orang dengan diberikan kecukupan. 2. 3. Wa amanahum min khawf, yang telah memberikan keamanan daripada ketakutan. Tuan-tuan, kita semua sedia maklum bagaimana peristiwa tentera bergajah Abrahah attack Mekah. Pada ketika Mekah kena attack itu, tuan-tuan, semua orang takut. Sebab orang Quraisy ni dia bukan pahlawan, bukan. Mereka ni traveller dan trader. Orang berniaga ni mana nak aspek ada bergaduh. Dia nak kawan dengan semua orang pasal boleh masuk kiri dan kanan. Orang berniaga, dia mesti nak untung juga. Pergi pun dia dapat, tarik pun dia dapat. Orang berniaga. Jadi orang Mekah, orang Quraisy ni, mereka ni memang orang yang berniaga. Tapi bila nak kena attack dengan tentera bergajah Abrahah, mereka buntu. Tak tahu nak buat macam mana. Tuan-tuan, Abrahah ni, tuan-tuan, mereka ni adalah, Abrahah ni panglima perang Raja Najasyi. Najasyi merupakan rantaian raja-raja yang memerintah Habsyah. Kalau Fir'aun, dia rantaian pemerintah Mesir. Najasyi rantaian pemerintah Habsyah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kerajaan Habsyah ni tak puas hati dengan apa yang berlaku di Mekah. Sebagaimana orang-orang Mekah pada peringkat awalnya tak puas hati apa yang Syam ada. Syam ni, tuan-tuan, tempat orang berdagang, center of earth. Kan, sampai sekarang mereka mengiktiraf Al-Quds, Baitul Muqaddis itu center of dunia. Center of, yalah, Eropah pun situ, Afrika pun ke situ, Asia pun ke situ. Sebab tu Baitul Muqaddis tu tanah suci bagi 3 agama. Sebab dia memang center. Apa yang berlaku? Amru ibn Luhai daripada Bani Khuza'ah, dia telah melihat Syam ada pemerdagangan patung yang Mekah tak ada. Maka dia telah ambil patung Hubal, dia letak depan Kaabah. Dan itulah syirik pertama yang berlaku di hadapan Kaabah, dipelopori oleh Amru ibn Luhai daripada Bani Khuza'ah. Allah rakamkan, Nabi rakamkan peristiwa itu dalam hadisnya. Tuan-tuan boleh buka kitab Rahiq Al-Makhtum, bagaimana sejarah syirik berlaku di kota Mekah yang dimulai oleh Amru ibn Luhai Al-Khuza'i, Bani Khuza'ah, yang mana patung Hubal ini diulang siar sebutannya dalam perang Uhud. Nabi kalah, Abu Sufyan melaungkan u'lu Hubal, maha tinggi patung Hubal. Maka di saat mendengar itu, Nabi dalam keadaan cedera parah sekalipun, Nabi minta Omar respon. Ya Omar, respon. Perang Uhud ni yang kita tengok kat medan Uhud, yang kita tengok pergi umrah tu, dia punya peperangan tu menjangkaui beberapa kilometer besar. Bukit, dia ada gema. Oh, Hubal. Oh, gitu. Jadi umat Islam pun Allahu maulana begitu. Dia bergaung, bergema-gema. Jadi orang Quraisy dah patah balik tu, tak sangka orang Islam pasti ada lagi. Ingatkan dah mati dah semua. Jadi patung itu diulang siar di saat peperangan Uhud. Jadi bagaimana orang-orang Mekah tak puas hati Syam mendapat sambutan, begitulah orang-orang di Habsyah tak puas hati macam mana Mekah dapat sambutan, maka mereka hantar Abrahah untuk hancurkan Mekah. Tuan-tuan, hebatnya ketamadunan zaman dahulu. Mereka boleh transport gajah daripada Afrika pergi Arab. Ya, sebab Arab ni dia jarang ada gajah. Jarang. Yang ada gajah Afrika. Jadi Ethiopia, Habsyah punya kerajaan punya hebat, mereka boleh transport gajah cross over Laut Merah. Ini satu teknologi hebat, tuan-tuan. Ya, takkanlah gajah tu berenang, ya tak? Bolehlah gajah berenang, tapi berenang laut. Ya, berenang laut. Maksudnya ada transportation yang hebat. Tamadun dulu hebat, dan kita jangka tamadun kita dah hebat. Tamadun dulu hebat dah. Mereka ada bandar tergantung Babylon, mereka ada piramid, mereka ada macam-macam kehebatan, tuan-tuan. Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil pakai apa? Kita belum ada teknologi ataupun perkakas yang boleh menghanyutkan bayi di Sungai Gombak pun belum tentu pergi. Kan? Tuan-tuan ada bayi, ada cucu ke, ada anak perempuan, pergi hanyutkan kat Sungai Gombak. Berani? Ini Sungai Nil tau. Sungai Nil Nabi Musa dihanyutkan. Maksudnya dari sudut
peralatan untuk sungai Nil ni, anaconda pun ada, tapi survive landing betul kat istana Firaun. Jadi bila mana tentera Abrahah bawa tentera bergajah ni pergi nak attack Mekah, orang-orang Quraisy tak tahu nak react macam mana, kira habislah. Kita tahu peristiwa itu berlaku pada tahun Nabi dilahirkan, tahun gajah. Ini tahun gajah. Maka Abdul Muttalib happen to be pentadbir pada masa itu. Abdul Muttalib pun kata pada Abrahah, wahai Abrahah, kalau kau nak hancurkan Quraisy, biar aku bawa lari dulu orang Quraisy. Abrahah pun terbinga-binga. Aku datang ni nak hancurkan korang ni, Kaabah Mekah semua ni. Tapi kenapa kau nak selamatkan orang Quraisy saja? Habis tu Mekah, Kaabah siapa nak selamatkan? Maka Abu Talib pun cakap, aku ni adalah penjaga orang-orang Quraisy. Adapun Kaabah ada penjaganya sendiri. Kau berani kau pergi attack lah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tentera bergajah Abrahah semuanya tak bergerak. Allah Ta'ala hantarkan burung ababil menghempas mereka dengan batu-batu. Akhirnya mati semua gajah-gajah itu seperti ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan, hancur berkecai. Jadi orang Quraisy berasa aman tak? Aman lah, maksudnya memang mereka redha lah, apa nak jadilah, tak boleh buat apa dah, pasal mereka ni bukan pahlawan perang. Sebab tu orang Quraisy bila lawan dengan orang Madinah, berapa kali kalah? Semua kalah. Mereka datang ke medan Badar, pergi datang ke medan Uhud, mereka bukan nak perang sangat pun, ya. Mereka nak tunjukkan kehebatan mereka agar diangkat sebagai kaum yang dimuliakan, ya. Sebab tu dalam perjanjian Hudaibiyah, bila mana orang Quraisy mengiktiraf orang Islam Madinah, itu satu kemenangan psikologi kepada seluruh tanah Arab bagi orang Islam. Kerana orang Quraisy sudah pun mengiktiraf orang-orang Islam di Madinah. Sebab itu mereka katakan, korang boleh datang pada tahun depan, siapa masuk Islam kira aman. Maksudnya kemenangan, sebab orang Quraisy dah mula mengiktiraf orang-orang Islam di Madinah. Ya, mereka dikenal sebagai orang yang hebat dari sudut berdagang, diplomatik lah orang ni, ya. Jadi sama juga dengan kita tuan-tuan. Bila kita ada nikmat aman, maka nak tak nak kita kena syukur di atas nikmat itu. Nikmat aman, tuan-tuan tahu apa jadi tak ada nikmat aman? Boleh tanyalah orang-orang Rohingya, ya, Rohingya. Boleh tanya orang-orang Palestin, orang Syria yang lari ke Malaysia, adakah mereka tak nak balik ke kampung halaman? Nak, tapi tak ada aman. Saya duduk di New Zealand tuan-tuan dalam tahun 2009. Lepas saya grad daripada Jordan, saya terus terbang ke New Zealand 3 tahun, 4 tahun duduk New Zealand. 2009, 10, 11, 12, 4 tahun saya jadi imam di situ. Dan kebetulan kalau ada jemaah tabligh datang daripada Malaysia ke daripada mana-mana lah datang, saya akan bawa ronda satu Danidin, cari senarai nama orang Islam, bawa. Dah ada orang datang nak berdakwah, kita cari orang Islam terus. Tengok nama Abdullah, tengok nama Omar, kerakyatan asal Iraq, kerakyatan Sudan. Ini generasi awal tahun 70-an, 80-an datang ke, migrate ke New Zealand, tukar kerakyatan. Tapi sayang, mereka nama di Islam tapi tak beramal. Bila tanya mak bapak diorang, ni anak diorang lah, bila tanya mak bapak, menangislah. Kami datang ke New Zealand ni untuk hidup baru sebab kami tidak ada keamanan. Nak balik tapi tak tahu macam mana nak hidup. Tak tahu apa dah jadi kat Iraq, tak tahu. Sampai sekarang Iraq tak boleh bangun, ya. Saya ingat masa tahun 2005 saya pergi Jordan tu, semua orang suruh beli dinar Iraq. Beli dinar Iraq ni, dia tengah jatuh, nanti kau boleh naik. Saya ingat siapa beli masa tu, sampai sekarang pun tak naik lah. 15 tahun beli dinar Iraq tak boleh naik dah. Nasib baik tak pergi beli. Nah, itu yang berlaku. Sampai kan saya pun nak beli jugalah. Dia kata sampai kat tempat kaunter tu, dia kata kau nak beli untuk apa? Kau seronok ke orang Iraq kena attack? Kita pun diam. Kita beli pasal nak naikkan duit tu, kot lah boleh jual balik. Tapi dia marah balik. Jangan ada nak beli untuk manipulate. Okey lah, kita pun tak boleh, kita diam. Rupanya yang jaga kaunter tu pun orang Iraq juga. Tuan-tuan, bila tidak ada nikmat aman, maka manusia hilang bertempiaran, ya. Berlaku baru ni bom di Lubnan, ya. Dan saya pun tanyalah kawan-kawan saya yang masa belajar di Jordan tu, ada di antara kalangan mereka orang Lubnan, ada di kalangan mereka orang Syria. Saya tanya kawan yang duduk di Syria, dia kata di Syria ni lagi teruk keadaan. Kita ingat dah settle down dah, tak teruk. Kalau balik kampung, ya, balik kampung, orang Syria ni pecah 7 cabang.
Ada yang geng Bashar, ada geng ISIS, ada geng teroris, ada geng pemberontak, ada geng kemerdekaan, banyak geng. Kalau balik kampung, jangan cakap sokong siapa, kena silent. Kalau abang sokong Assad, adik sokong ISIS, tembak terus. Tembak terus. Walaupun adik-beradik. Nampak tak hilangnya nikmat aman? Di Palestin pun sama. Di Palestin tu saya tanya imam di surah An-Naim, bangsa maju section 10, dia imam Palestin, 2 orang imam Palestin. Sebab itu belah wilayah, jadi okey jadi imam KL. Saya tanya, kau tak nak balik Gaza ke? Nak balik, tapi nak buat macam mana? Kalau aku balik memang tak datang Malaysia dah. Orang Palestin tuan-tuan lagilah, petang ataupun malam peluk cium anak, esok bom meletup atas bumbung, kira salam tu kira salam widak terus sampai syurga. Itu dugaan yang Allah berikan pada mereka bila hilangnya nikmat aman. Rohingya pun sama, di Uyghur pun sama. Kita diuji juga dulu, hilang nikmat aman ni zaman Jepun, zaman komunis. Tapi alhamdulillah nikmat itu Allah Ta'ala bagi balik. Jadi orang Quraisy ada 3 nikmat yang Allah sebut, falyabudu rabb hadzal bait, maka abdikan diri pada Allah Ta'ala sebab 3 nikmat. Pertama, nikmat boleh berjalan. Yang kedua, nikmat boleh makan. Yang ketiga, nikmat keamanan. Kita nak sambut Al-Muharram ni tuan-tuan, kita nak sambut merdeka, pastikan kita semai perasaan syukur di atas nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala